Okey, untuk topik kali ini kita ada dua topik sebenarnya. Kita ada serangga dan kemudiannya yang lebih khusus iaitu kumbang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Cik Adi dan saya bersama-sama dengan Eco Explorer Malaysia. Kita menyampaikan siri online safari inilah. Okey, 2 minggu lepas kita telah menjalankan topik satu iaitu Anai-Anai yang disampaikan oleh Dr. Fazli. Dan kali ini serangga, kita akan mempersembahkan Dr. Isfa. Dan kemudian kita ada seorang naturalist yang tersohor jugalah, Tuan Fendi daripada Taman Negeri Taman Negeri ke Taman Negara Saya confuse Taman Negeri Taman Negeri Endau Rompin. Ya, Taman Negeri Rompin. Taman Negeri Endau Rompin, daripada Rompin. Tuan Fendi ada di Rompin. Jadi baik, apa lagi nak cerita pasal saya? Panjanglah nak cerita pasal saya, tak apalah. Ramai yang pun yang dah tahu. Jadi izinkan saya memperkenalkan Dr. Isfa pula lah. Dr. Isfa sahabat saya di UKM. Beliau ada seorang pakar, entomologis lah kiranya. Dan juga pakar dalam bidang serangga dan juga khususnya kumbang. Okey, sebelum kita pergi ke topik perbincangan atau presentasi penyampaian Dr. Isfa, kita lihat dulu satu video yang telah kami muatkan dan kami akan sampaikan sebentar lagi. Tapi sebelum itu kumpulan haiwan yang terbesar, lebih kurang 75% daripada keseluruhan haiwan di dunia ini. Kumpulan haiwan tersebut adalah serangga. Terdapat 1 juta spesies serangga yang telah dikenal pasti hidup di hampir setiap persekitaran. Serangga datang dalam pelbagai saiz, bentuk dan warna. Ada yang boleh terbang, ada yang boleh merayap dan ada yang berenang. Mereka hidup di hampir setiap persekitaran yang kita namakan habitat. Seterusnya, kita dengarkan maklumat yang lebih lanjut tentang serangga oleh Dr. Isfa. Mari kita kenali ciri-ciri khusus serangga. Yang pertama, serangga mempunyai 3 pasang kaki. Yang kedua, serangga mempunyai 3 segmen badan, iaitu kepala, thorax dan abdomen. Yang ketiga, serangga mempunyai sepasang antena yang juga dikenali sebagai sesungut. Dan yang keempat, hampir semua kumpulan serangga mempunyai sama ada sepasang atau 2 pasang sayap. Serangga amat penting dalam kelestarian alam ini kerana ia menyuburkan tanah dan kemudiannya tumbuh-tumbuhan. Serangga juga adalah ejen penggembungan utama tumbuhan dan ia juga adalah makanan kepada haiwan lain. kita sambung dengan kumbang. Ada pokok tumbang. Ada jumpa sesuatu yang menarik. Jom kita tengok apa dia. Kumbang badak ataupun kumbang tanduk. Ini jantan. Jantan dia ada tanduk. Okey. Dia tak minat kita pegang-pegang dia. Agresif. Ini baru kita namakan kumbang, KUMBANG. Okey, Coleoptera. Kumbang adalah di antara serangga yang paling mudah. Ciri khas kumbang adalah kasih sayap yang keras ketika
perisai. Dan ia melindungi sayap belakang yang menipis. Sayap belakang inilah yang merupakan sayap kembangan. Jadi ia perlu menjaganya dengan baik. Sekarang mari kita lihat jenis kumbang-kumbang yang lain pula. Kumbang daun boleh ditemui pada banyak jenis tumbuhan. Spesies ini juga adalah amat pelbagai. Kumbang Charlie, elytranya separuh dan bahagian abdomennya terdedah. Kumbang adalah antara kumpulan serangga yang paling mudah ditemui. Dan ciri khas kumbang adalah adaptasi sayap hadapan yang tebal dan keras berfungsi untuk melindungi sayap belakang yang nipis, dan sayap belakang ini apabila tidak melakukan penerbangan akan dilipat di bawah sayap hadapan yang mengeras. Sekarang mari kita lihat jenis dan kumpulan kumbang yang berbeza. Kumbang daun boleh ditemui pada banyak jenis tumbuhan, namun spesiesnya adalah berbeza-beza mengikut warna badan dan juga bentuk badannya yang berbeza. Kumbang Charlie, elytranya adalah separuh dan bahagian abdomen adalah terdedah. Jika anda menemui kumbang Charlie ini, berhati-hati kerana spesies ini boleh merempeskan bahan kimia yang akan menyebabkan kulit kita melepuh seakan-akan terbakar. Kumbang tanduk panjang. Kumbang ini mendapat nama kerana ia mempunyai antena yang panjang. Ia memakan buah dan kulit kayu dan juga mempunyai mandible yang tajam. Jika anda menemui kumbang ini, berhati-hati ketika memegangnya kerana ia boleh melukakan tangan kita. Kumbang harimau merupakan pemangsa kepada serangga yang kecil. Kumbang ini mempunyai kaki yang panjang dan badannya berwarna metalik. Dalam kumpulan serangga, kumbang harimau merupakan pelari yang terpantas. Mari kita lihat sejenis kumbang yang istimewa kerana kumbang ini boleh mengeluarkan cahaya di hujung abdomennya. Cahaya dihasilkan melalui tindakan kimia yang berlaku di dalam badannya. Ini pula adalah kumbang kura-kura. Kumbang ini sangat bermanfaat untuk ekosistem kerana ia adalah pemangsa yang memakan serangga kecil yang merupakan perosak pada tanaman dan kepada pokok-pokok yang ada di dalam hutan. Ini adalah kumbang permata. Ia mendapat namanya kerana warna badan yang cantik. Kumbang permata memakan bahagian tumbuhan dan terdapat beberapa spesies daripada kumpulan kumbang ini yang merupakan pengorek kepada batang pokok. Ini pula adalah kumbang rusa. Kumbang ini mempunyai mandible, iaitu alat mulut yang membesar dan kelihatan seperti tanduk rusa. Pada kumbang rusa jantan, mandible ini adalah lebih besar dan dia adalah lebih kecil pada kumbang betina. Di Jepun, kumbang ini terkenal kerana kaitannya dengan pahlawan samurai. Tengok apa saya jumpa ni? Ini dinamakan kumbang lenting. Okay, terima kasih Cik Ardi, terima kasih Eco Explorer, kerana menjemput saya lah untuk sama-sama berkongsi pada pagi Sabtu ni. So insyaAllah
Okey, semoga apa yang saya kongsikan ini ataupun apa yang ilmu yang saya ada, sedikit ilmu yang saya ada ni saya kongsikan dan memberi manfaat lah kepada semua lah, insyaAllah kan. Okey, so sebelum tu, sebelum saya apa kata Cik Hadi, mengklarify kan ataupun menjelaskan sebenarnya apa sebenarnya kumbang ni kan. Sebenarnya memang banyak pun kesilapan terma yang kita guna kan. Contoh paling common ataupun paling biasa lah yang kita kata kutu beras. Siapa sebut kutu beras kat sini kalau nampak serangga pada beras tu? Mungkin kebanyakan kita lah kan akan kata kutu beras. Sebenarnya dia bukan kutu, dia sebenarnya adalah kumbang sebenarnya juga. Okay. So sebenarnya kumbang beras, bukan kutu beras ni. Okay. So sebelum tu, mari saya perkenalkan sikit lah tentang diri saya lah. Okay. Supaya mungkin ramai kat sini mungkin pertama kali kot berjumpa dengan saya kot. Okay, so nama diberi Iza Fariza binti Hazmi. Okay, boleh panggil saya Isfa. Okay, saya bertugas sebagai ahli akademik dan juga penyelidik di Pusat Sistematik Serangga dan Fakulti Sains dan Teknologi di UKM. Okay. So tadi Encik Hadi dah sebut term untuk merujuk kepada saya iaitu sebagai seorang ahli kaji serangga ataupun dalam bahasa Latin ni lah, sebab dulu-dulu kan kita sains ni bermula dengan banyaknya bahasa Latin kan, so kita panggil sebagai entomologist, okay? Daripada perkataan entomology, okay? So dalam bahasa Latin entomo bermaksud serangga, logi ataupun logos lah sebenarnya pada asalnya. Maksud dia adalah kajian, sebab tu macam biologi, antropologi, apa lagi banyak logi tu. So basically logi tu sebut adalah kajian lah. So entomology adalah kajian serangga dan those ataupun orang yang mengkaji ataupun saintis yang mengkaji serangga kita panggil sebagai entomologist lah. Dan lebih terkhususnya kalau bidang saya pengkaji kumbang. So saya boleh gelarkan diri saya sebagai coleopterist. Dia lagi menjurus lah. Tapi itu hanya terma-termanya lah. Tapi most importantly, saya adalah pengkaji serangga lah. Okay, so bidang saya adalah bidang kajian serangga, okay, dan utamanya saya dilatih ketika pengajian tertinggi saya lah untuk dalam skop taksonomi dan sistematik. Maksud taksonomi dan sistematik ni, saya lah orangnya yang akan mengkelaskan ataupun membuat pengecaman ke atas spesimen serangga. Tapi betapa besarnya ilmu yang Allah ada, yang Allah telah datangkan ke bumi ni, tidak semua serangga saya tahu. Cuma kumpulan yang saya kaji lah, saya tahu. Itu pun banyak lagi juga yang saya tak tahu, nak katakan lah. Okay. So itu basically sedikit sebanyak tentang saya lah. Okay. So kalau ada soalan mungkin di hujung nanti kita boleh entertain lah. So macam mana saya untuk mungkin dalam ni saya tak tahu partisipan kita ni dalam range umur berapa ni? Ada yang adik-adik lagi ke? Anak-anak lagi ke ni? Paling muda agak-agaknya berapa ni Cik Hadi? Cik Hadi pun macam tak pasti juga. Saya pun tak sure. Tak sure. Okay. Okay, so mungkin kalau ada yang nak tanya nanti macam mana saya bermula dengan bidang serangga ni, ikutlah throughout kita punya sharing ni nanti ada yang spark minat dia kan untuk lebih mendalami bidang serangga ni. So boleh tanya saya lah kat ujung nanti macam mana saya terjerumus ke dalam bidang kajian serangga ni. Okay, so merujuk kepada tadi apa yang Cik Hadi tanya kan, terma tadi tu, bagaimana kita mengkelaskan kumbang ni. Okay, sebenarnya dia ada satu karakter sebab kumbang kita ni serangga secara keseluruhannya, secara generalnya sangatlah banyak. Okay, daripada 100% haiwan yang kita ada di muka bumi ni, 70% adalah serangga. Sebab itulah serangga adalah kumpulan haiwan yang memang sangat mudah untuk kita jumpa. Okay, toleh kanan jumpa serangga, toleh kiri jumpa serangga. Okay, contohnya lah kat rumah lah, kita jumpa serangga dengan semutnya, dengan lalatnya, nyamuknya. Kalau keluar rumah sikit mungkin ada butterfly atau kupu-kupu dan rama-rama. So nak katakan memang sangat mudah lah untuk kita jumpa
serangga sebab kepelbagaian dia adalah sangat tinggi. 70% daripada haiwan di dunia ni adalah kumpulan serangga. Okey, so bila dia sangat pelbagai begitu, dia ada ciri-ciri khusus untuk kita mengkelaskan dia ke dalam order. Kita panggil dalam bahasa sains ataupun termos sains, kita panggil order. Tapi mungkin untuk bahasa layman kita ni, kita panggil just kumpulan lah. Okay? So kita ada kumpulan kumbang. Okay? So ada ciri khusus kumpulan kumbang ni, iaitu dalam video tadi ada yang disebutkan perkataan elytra. So bila mana kita menjumpai karakter elytra ni pada spesimen serangga, maka itu kita kategorikan sebagai kumbang. So itu secara umumnya lah macam mana kita nak menjelaskan lah bagaimana kita nak bezakan kumbang dan kumbang daripada kumpulan-kumpulan serangga yang lain lah. Macam tadi lebah tukang tu kan. So lebah tukang tu adalah apidae daripada Hymenoptera ataupun kita panggil sebagai kumpulan penyengat dan tebuan. Okay, so mungkin tentang itu kita boleh buat sharing di masa-masa yang lain lah. Okay, so tajuk yang akan saya kongsikan pada hari ini, inilah dia, kumbang, anehnya dunia rencam serangga perisai. So tadi dah ada maklumat awal tentang apa ciri-ciri yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan kumbang ni, iaitu elytra tadi. So dalam bahasa yang lebih mudah kita faham, elytra tu kita boleh regardskan dia sebagai perisai tadi itulah, the armor ataupun the elytra itself. So tadi saya dah perkenalkan diri saya. So apa yang saya tunjukkan di sini, ini adalah kumbang tanduk panjang. Ataupun dalam kumpulan ataupun dalam family Serambisidae, dalam penggelasan yang lebih khusus lah. So kumbang ni mendapat nama kerana dia punya antena ni yang sangat panjang. So tubuhnya agak besar dan agak sturdy, agak kuat. Dan kepentingan utama kumbang tanduk panjang ni adalah sebagai pengorek batang kayu. Sebab nampaklah dia punya struktur badan yang agak kuat, agak sturdy, so dia boleh mengorek batang kayu lah. Alright. So kita mula dulu dengan mengenali ciri-ciri serangga. So saya pasti ini telah kita ketahui sedikit, mungkin kita tak grab sangat daripada video tadi, tapi kita buat some recap lah on the characteristic of insects. So apakah ciri-ciri serangga? So mari kita mengenal ciri-ciri utama serangga. Alright. So ini ciri-ciri serangga. So tadi kita dah dengar kan dalam video apakah ciri-ciri serangga, just kita recap sikit lah. Ada sesiapa di sini yang nak memberikan jawapan kepada ciri-ciri serangga yang ada di sini. Kita ada 4 ciri utama, dan kalau kita kuasai 4 ciri serangga ni, insya-Allah kita boleh differentiate serangga daripada hidupan ataupun haiwan yang lain. Yang paling terdekat dengan serangga, sekejap lagi saya sebutkan. Ciri yang pertama, saya dah namakan kat situ. Agaknya apa ciri serangga yang pertama yang saya tunjukkan dengan arrow tu? 3 body parts. 3 body parts. Betul. Itu jawapan yang ketiga. Ada 3 body parts ataupun 3. Nombor 1 tu sesungut. Betul. Yang satu ni adalah sesungut. Ciri serangga yang pertama dia ada sesungut. Siapa yang jawab tu? Nombor 4 sayap. Ya, Sayap, betul. Halah, comel dia suaranya tu. Nombor 4 adalah sayap. Nombor 2 ni agaknya apa ni? Nombor 2 ni apa ni? Apa saya tunjuk kat situ? Abdomen. Abdomen. Abdomen tu pada nombor 3 ni. 3 bahagian badan ni maksudnya dia ada kepala, dia ada thorax, dia ada abdomen. Yang kedua ni apa? Agaknya ciri apa yang pada nombor 2 ni? Kaki. Betul. Serangga dia ada 3 pasang kaki. Ini yang paling utama untuk serangga. Serangga ada 3 pasang kaki. Sebab itulah labah-labah ataupun spider. Adakah spider termasuk dalam kumpulan serangga?
Agak-agaknya spider. 6 kaki. 6 kaki, ya betul. 6 kaki tu serangga. Tapi kalau labah-labah dia ada berapa kaki? 8. Betul, 8. Jadi labah-labah adalah serangga atau tidak? Tidak, ada orang jawab tidak. Okay, alright, betul. So labah-labah bukan serangga So mungkin ini adalah satu kesilapan lah sebelum ni kalau lepas ni jangan sebut labah-labah tu adalah serangga dia adalah kumpulan arachnida ataupun kumpulan spider lah. Kumpulan spider lah, labah-labah pun spider kan, kumpulan arachnid Okay, alright. So kita telah mengenali serangga. Okay. So untuk slide yang berikutnya ni, agak-agak manakah yang kita boleh katakan sebagai serangga? Siapa nak jawab? Daripada 7 kepelbagaian hidupan yang ada di sini. Mana satu adalah serangga? Siapa nak cuba ni? Nombor 6. Nombor 6. Okey, betul. Nombor 6. Lepas tu nombor mana lagi yang serangga? Ada 2 Ada 2. Betul, ada 2 kumpulan ataupun serangga dalam gambar yang tunjuk. Nombor 1. Nombor 1. Nombor 1 dengan nombor 6. Okey, so nombor 2 tu itu adalah lobster ataupun udang. Okey, so dia adalah arthropod. Kalau kita penggelasan yang lebih besar lah, dia bukan, tapi dia bahasa mudahnya adalah saudara terdekat lah kepada serangga lah. Okey, nombor 2. Nombor 3 ni spider. Ini adalah ulat. Okey, yang kelima ni dia adalah ketam. Okey, dan yang ketujuh ni pun adalah ni centipede and millipede. Okey, so itu tentang serangga. Okey, so probably semua pun dah kenal secara ringkas lah tentang serangga. Okey, mari kita kenali pula kumbang. Okey, jom kita kenali kumbang. Okey, so kumbang yang kita panggil sebagai kumbang ni, okey, bahasa kita lah panggil kumbang dan bahasa Inggeris kita panggil sebagai beetle. Okey, so Slide tak gerak, doktor. saya kena Okey, dah. saya kena buka dan okey, sekarang Nampak. Okay, so jom kita kenali kumbang. Okay, so kumbang ni dia kategorikan dalam order Coleoptera. Ingat Coleoptera. Okay, so kalau kita boleh sebut Coleoptera ataupun boleh panggil kumbang selepas ni sebagai Coleoptera, itu cukup menakjubkan dah. Maksudnya dia telah mendapat pendidikan ataupun telah mendapat kursus yang khusus untuk subjek serangga ni lah, sebab dia tahu kumbang tu disebut sebagai Coleoptera, bukan Cleopatra. So mungkin untuk adik-adik tu tak tahulah Cleopatra atau apa. Cleopatra tu drawing lah. So apa yang sama Coleoptera dengan Cleopatra ni, dua-dua cantik. Coleoptera ni memang cantik. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana kecantikan Coleoptera ni. Drawing tu Mona Lisa lah, doktor. Cleopatra tak Cleopatra lah, betul lah, Mona Lisa. Cleopatra tu Ratu Mesir. Betul juga kan. Tapi dia cantik jugalah Cleopatra. Betul juga kan Mona Lisa. Saya tertukar. Okay, so ciri khusus yang ada pada kumbang ni adalah elytra. Apa elytra tu? Okay, ingat tak tajuk pada slide yang pertama tadi? Anehnya rencam dunia serangga perisai. Okey, so apa yang kita katakan perisai itu sebenarnya adalah elytra ni. Okey, so ini adalah elytra. Dia adalah sebenarnya adaptasi sayap hadapan. Tadi kan saya tunjukkan ciri-ciri serangga. So serangga biasanya ada 2 pasang sayap, dan untuk kumpulan kumbang ni sayap hadapan dia telah teradaptasi untuk mengeras. Okey, so ini kerasnya ni. So kalau kita pernah pegang kumbang ni, kita akan rasalah dia punya elytra ni keras, dan juga dengan bahagian thorax dan kepala ni lah. Okay, so elytra ni bertindak sebagai perisai. Okay, so untuk adik-adik yang tak tahu perisai macam mana, inilah perisai ni. So perisai ni biasanya digunakan oleh pahlawan lah, untuk protect diri dia. So kalau ada panah ke
So dia akan melantun lah, so tak kenalah pada orang yang berada di belakang perisai. So basically elytra ni juga bertindak seperti perisai ni, iaitu melindungi apa? Melindungi sayap belakang kumbang ni. Okay, so ini adalah gambaran ataupun rajah yang menunjukkan bagaimana kumbang ni melakukan penerbangan. Maksudnya serangga ni, being a serangga, kebanyakan serangga boleh terbang sama ada dia terbang jauh ataupun dia terbang dekat. Okay, so bila dia ada sayap tu dia akan terbang. Okay, so bila kumbang ni terbang, so dia akan bukakan elytra ni. Okay, so dia akan bukakan elytra ni dan sayap belakang ni dia akan mengepak. Maksudnya sayap belakang lah yang akan digunakan untuk terbang. So bila dia landed, dia akan tutup balik sayap belakang ni di bawah dan elytra ni akan tutup balik sayap belakang dia. Okay, so ini adalah ciri paling utama untuk kita boleh mengenali kumbang. Okay, so jika ada ciri ini, maka inilah yang kita katakan sebagai kumbang. Okay, so ini ciri pertama kumbang. Ciri kedua kumbang, okay, tapi tidaklah terkhusus kepada kumbang saja dan banyak lagi kumpulan serangga lain. Kumbang mempunyai alat mulut. Adaptasi alat mulut. Sebab untuk kumpulan serangga, Tak keluar lagi doktor. Oh okay, sorry saya terlupa. Encik Adi ingatkan saya sebab saya kena tutup No problem. dan buka. Sebab dia tak boleh berterusan. Okay, so ciri kedua kumpulan kumbang, dia ada mempunyai alat mulut yang kuat. Maksudnya kuat tu untuk dia menggigit. Serangga ni secara utamanya dia ada pelbagai jenis adaptasi mulut. Okay, contoh, okay, nyamuk. So adik-adik boleh jawab ni. Okay, nyamuk agaknya apa jenis alat mulut yang dia ada? Nyamuk tu serangga kan? Nyamuk serangga, ya betul, nyamuk adalah serangga. Mungkin lain kali akan ada orang lain yang akan share tentang nyamuk. Agak-agaknya nyamuk dia ada alat mulut jenis apa? Ada yang nak jawabkan ke? Ada yang dalam chat box ke? Alat nyamuk. Siapa pernah tengok nyamuk? Okey, so dia hinggap, nyamuk terbang. Lepas tu dia hinggap kat dekat badan kita, dekat tangan kita. Lepas tu apa dia buat? Ada jawab straw. Straw. Okey, betul. Okey, so straw tu dia punya keyword lah. Okey, dia menghisap. Okey, so dia akan hisap darah kita. Itu untuk nyamuk untuk kumbang dia ada alat mulut jenis menggigit. Okay, so ini adalah struktur yang ada pada alat mulut kumbang. So dia ada labrum, tapi jangan peninglah dengan bahasa-bahasa ni, mandible, labium, maxilla. Okay, so secara utama ataupun secara terma saintifiknya ini adalah dia punya penamaan ataupun nama struktur tersebut. Tapi untuk mempermudahkan kita boleh simplifykan dia kepada apa yang kita gunakan untuk makan. Okay, so untuk manusia, untuk kita, untuk adik ni, nampak kita ada mulut, okay, dan dalam mulut kita ni ada gigi kan. So gigi ni untuk kita mengunyah kan. So gigi ni diumpamakan pada beetle ataupun pada kumbang ni adalah pada mandible dia. So ini adalah gigi. Okay, so gigi mandible ni lah dia akan mengunyah. Dia akan menggigit dan mengunyah makanan yang ditolak oleh maxilla dan labium. Okay, so maxilla dan labium ni adalah seperti garfu dan sudu. Adik ni tak pakai sudu kan, tapi dia lebih kepada garfu dan sudu ataupun tangan lah. Sebab nak makan kita kena hulurkan dulu makanan tu masuk mulut kan. So labium dan maxilla ni fungsi dia adalah menolak makanan untuk masuk ke dalam mulut, dan mandible ni yang akan mengunyahkan makanan tersebut. Okay, so ini adalah ciri yang khusus untuk kita boleh mengenal pasti kumpulan kumbang. Okay, so dia ada elytra dan dia ada alat mulut yang kuat untuk dia mengunyah dan menggigit makanan dia. Okay, alright. Okay, so seterusnya. Okay, so seterusnya ini adalah kitaran hidup. Okay. So untuk kita manusia, kitaran hidup kita ada satu saja. Kita dilahirkan oleh ibu, oleh mak kita. Lepas tu kita eventually membesarlah. Maksudnya kita makan. Daripada kecil kita minum susu.
Lepas tu kita makan makanan yang cair, lepas tu solid, lepas tu sampailah kita membesarlah sampai pada umur kita sekarang lah. Okey, tapi dia berbeza pada kumpulan kumbang dan kumpulan serangga. Okey, so ini adalah secara keseluruhannya untuk serangga. Okey, so kita dalam hidup ni, okey, so ini adalah kumbang dewasa. Okey, sekarang saya ada pada video, pada slide yang betul ke Cik Ardi? Kitaran hidup. Betul. Okey. Sekitaran hidup. So kita bermula, so dewasa akan bertelur. Okey, dan selepas bertelur, telur ni akan menetas menjadi larva. Larva ni adalah ulat yang kita selalu panggil ulat tu. Contoh dalam tong sampah kita. Okey, kalau ada sisa-sisa organik yang kita tak buang lama, so lepas tu kita akan nampak ada ulat. Sebenarnya itu adalah larva. Okey. So daripada larva ini dia akan berubah kepada peringkat pupa. Okey, dan peringkat pupa ni biasanya dia menghentikan segala proses pemakanan. Okey, maksudnya dia tak makan dah, dia hanya duduk diam saja. Okey, maksudnya duduk diam sebab dia adalah fasa transisi kepada peringkat dewasa. Okey, so kita ada telur, larva, pupa dan dewasa. Okey, so saya ada very short video kat sini untuk saya tunjukkan. Okey. So yang ni tak apa, kita tak perlukan sound pun tak apa. Okey. Okay. Just to check. Memang tak ada suara kan Cik Hardi kan? Ada suara tapi tak ada video. Tak ada video? Okey. Kalau macam ni ada video tak? Ada dah. Boleh jalan. Okey, saya buat macam ni lah. Okey, apa yang saya nak tunjukkan kat sini adalah okey, kita tengok dululah video tu. Okey, so apa saya nak tunjukkan dekat video ni adalah ini adalah adults, okey, ataupun peringkat dewasa kumbang So dia mengeluarkan bahagian abdomen ni, so kat ujung ni dia ada satu organ yang mana daripada organ tu dia akan dikeluarkan dan dia akan meletakkan telur dia. Okey, so nampak dekat sini adalah permukaan yang agak kasar. Okey, so dia akan meletakkan telur. Telur dia sangat kecil warna putih ataupun warna kekuningan bergantung kepada spesies dan dia akan letakkan di sini. Okey, so ini adalah peringkat telur dia. Okey, so peringkat telur ni dia akan mengambil masa beberapa hari ke minggu. Kemudian bila cukup matang, telur ni akan menetas untuk menjadi larva. Okey, okey, alright, sorry. Okey, okey. So ini adalah peringkat, okey, larva. Peringkat larva ni, okey, so peringkat larva ni akan berlaku ataupun akan mengambil masa sekitar beberapa bulan sebelum dia berubah menjadi pupa. Okey, so ini adalah peringkat larva. Okey, so kita tengokkan peringkat larva ni bagaimana dia melakukan persalinan kulit. Okey. Okey, nampak? Okey, alright. Nampak dia keluarkan diri dia daripada
kelongsong tu tadi okey. So daripada larva, ini tadi larva kan. Okey, so sekarang dia bertukar daripada larva menjadi pupa. Okey, itu yang saya katakan tadi, pada peringkat pupa ni biasanya dia akan duduk senyap je. Okey, peringkat larva ni yang akan makan banyak dia akan kuat sangat makan. Dia makan dan peringkat pupa ni dia duduk senyap je. Okey, sebab dia sebenarnya sedang melakukan satu proses untuk dia berubah menjadi dewasa. Okey, so kita ada satu lagi video last bagaimana peringkat pupa kepada dewasa. Oh, sorry. Okay, alright. So itu adalah proses daripada pupa kepada dewasa. So kalau kita nampak daripada video ni tadi, okay, bila dia membesar ataupun berubah kepada peringkat dewasa tu, mula-mula kulit dia tu ataupun skeleton lah yang kita panggil sebagai skeleton ataupun kulit lah untuk bahasa mudahnya, dia masih berwarna cerah tapi eventually after time, maksudnya semakin dia membesar ataupun dia berubah stages, so dia akan menjadi semakin gelap berdasarkan kepada warna spesies tersebut. Okay, so contoh untuk kumbang Tenebrynid yang saya tunjukkan di sini, ataupun this is what we call as a mealworm, okay, warna dia adalah sedikit gelap. Okay, so untuk serangga ataupun kumbang lain yang mungkin berwarna hijau, dan juga kita ada kumbang yang berwarna biru, so warna ni daripada warna biru cair dia akan menjadi lebih pekat berdasarkan kepada masa peralihan kepada kumbang dewasa. Okay, so itu adalah sedikit sebanyak tentang kitaran hidup, okay, yang sangat menarik, pada saya sangat menarik. Okay, so kita recap sekali lagi. Okay, so kitaran hidup kumbang, kita ada peringkat dewasa. Okay, so tugas peringkat dewasa ni adalah untuk bertelur. Okay, kemudian telur ni akan matang, menetas menjadi larva. So larva ni akan makan, okay, dia akan makan, dan seterusnya dia akan berubah menjadi pupa. Okay, so pupa ni akan duduk diam. Okay, so untuk beberapa peringkat dia akan berubah kepada peringkat dewasa. Okay, so itu adalah serba sedikit tentang kumbang. Okay, so seterusnya. Okay, so seterusnya kita berkenalan ataupun kita mengenali mana satukah kumbang daripada gambar-gambar yang akan saya tunjukkan. Okay, yang pertama, adakah ini kumbang? Boleh dengar sikit suara adik-adik kita? Okay. Tak nampak arrow, doktor. Ya. Tak nampak arrow? Tak ada arrow? Tak ada arrow. Tak ada arrow, tapi nampak gambar tak? Gambar nampak. Tak ada arrow dia just gambar. Ini adakah ini kumbang? Ya. Ya, okey, betul. Okey. Dia pandai dah tu. Okey, ni kumbang. Okey, ini adakah ini kumbang? Agak-agaknya kumbang ke tak ni? Kedua ni. Yang warna apa? Ini adalah kumbang atau tidak? Ya. Betul ke ni kumbang ni? Ni apa ni?
Ini kat dapur banyak Lalat. ni. Lalat. Lalat ni bukan kumbang. Lalat bukan kumbang Okey, sebab dia tak ada elytra. Okey, yang ini kumbang ke? Tengok dia punya perisai tu. Ada perisai tak? Maksudnya dia ada struktur keras tak dekat badan dia tu? Ya. Ya, okey betul. Okey, yang ini agak-agaknya kumbang atau bukan? Ya. Bukan. Bukan kumbang, dia adalah kupu-kupu. Okey, ini adalah kupu-kupu Okey, bukan kumbang. Okey, yang ini pula agak-agaknya kumbang ke ataupun serangga lain? Pepatong. Betul, pepatung. Dia bukan kumbang. Okey, so yang ini agak-agaknya kumbang atau serangga lain? Ini tengok yang warna merah yang cantik ni. Kumbang. Ya, betul. Ladybug ataupun lady beetle kita panggil kumbang kura-kura kalau bahasa kita, bahasa Melayu kita. Okey. So kumbang kura-kura ni so ada satu kereta yang ni kita panggil sebagai beetle. Itu yang saya nak pop out tadi. Tapi tak keluar pula Okey. So beetle ni dia ambil inspirasi daripada kumbang kura-kura ni. Okey. So kita telah mengenali kumbang. Okey, so mari kita kenali pula jenis-jenis kumbang. Okey. So kita dah pukul 11, okay, mungkin saya boleh percepatkan untuk menunjukkan. So untuk seterusnya saya tunjukkanlah beberapa jenis kumbang yang kita ada, kepelbagaian kumbang yang kita ada. Okey, yang pertamanya adalah kumbang harimau. Okey, yang ini pun tadi ada dalam slide ataupun dalam video yang ditunjukkan tadi. Okey. So ini kita panggil sebagai tiger beetle, dan kita panggil dalam bahasa kita, bahasa Melayu kita sebagai kumbang harimau lah. So kumbang harimau ni quite mungkin akan menjadi ikon serangga tahun 2022 memandangkan tahun ni kita mengikut Chinese calendar tahun harimau so kumbang harimau ni nampak struktur kumbang harimau ni, nampak kaki dia sangat panjang so dengan kaki yang panjang ni, kumbang harimau ni adalah pemangsa yang utama di tepi-tepi sungai. So dia sangat cepat bergerak, dan pelarian, maksudnya bila kumbang ni berlari, dia boleh disamakan jaraknya dalam 1 jam dia boleh pergi sejauh 1160 km per jam. Nak katakan dia memang sangat cekap lah. Dan kumbang harimau ni memang adalah antara kumpulan serangga yang menjadi pemangsa utama untuk serangga-serangga kecil yang lain. So kumbang harimau, so kita mengenali dia sebagai kumbang harimau, dan hari ini kita juga akan mengenali apa fungsi dan peranannya. So kumbang harimau ni dia adalah pemangsa. Maksudnya dia akan memakan haiwan-haiwan ataupun serangga yang kecil, dan ini adalah sangat penting untuk kita menjaga ekosistem kita. Maksudnya bila dia makan serangga yang kecil, maksudnya ekosistem tu akan stabil. Maksudnya jumlah serangga kecil tersebut boleh dikawal lah supaya tidak terlalu banyak dalam alam kita ataupun dalam dunia kita ni lah. So ini adalah kumbang harimau. Dan ciri yang khusus dia adalah kaki yang panjang ni. So kaki yang panjang ni menyebabkan dia boleh berlari dengan cepat lah. Yang kedua adalah yang ini. Yang ini pun ada dalam video yang ditunjukkan oleh Encik Hadi tadi, yang kita gelar ataupun kita panggil sebagai kumbang violin. So kumbang violin ni mendapat nama daripada violin ni. Kerana struktur ataupun bentuk badannya adalah seakan-akan violin. Nampak so dia ada bahagian yang lebar di sini. So ini adalah bahagian lebar dia. So ini adalah bahagian abdomen dia. So ini adalah bahagian kepala, dan ini adalah bahagian thorax untuk kumbang violin ni. So kumbang violin ni dia sangat nipis. So kalau kita nampak badan dia nipis macam ni, so dengan badan yang nipis begini, dia mudah untuk bersembunyi daripada haiwan-haiwan besar yang lain. Contoh dalam hutan tu kita ada burung, kita ada pelbagai jenis
haiwan lain yang boleh memakannya lah, terutamanya burung lah yang boleh memakan kumbang violin ni. So bentuk badannya begini adalah untuk dia bersembunyi. Dan kumbang ini ataupun kumbang violin ni juga seperti kumbang harimau tadi, tugas ataupun fungsi dia di dalam hutan adalah sebagai predator. Maksudnya dia makan serangga kecil yang lain. Untuk dia hidup, dia makan serangga kecil yang lain. Okay, so ini adalah kumbang violin. Okay, dan bentuk dia sangat cantik lah. Okay, dan unik lah untuk kita lihat lah dalam persekitaran, terutamanya di hutan lah kita mudah jumpa lah. Kalau dalam bandar, maksudnya kita yang duduk bandar ni, jarang-jarang lah kita boleh jumpa kumbang violin ni sebab dia perlukan environment hutan tu. Sebab environment hutan tu untuk dia bersembunyi. So kita boleh jumpa dia pada batang kayu ataupun juga pada lantai-lantai hutan. Maksudnya kita ada banyak daun-daun yang gugur pada lantai hutan. So dia akan duduk kat situ dan dia akan bersembunyi lah. So bila masa nak makan, dia akan keluar dan cari makan lah. Lepas tu dia akan bersembunyi balik untuk keselamatan diri dia. Okay, so ini adalah kumbang violin. Okay, so seterusnya, semua okey ataupun saya cepat sangat ke? Adik-adik semua okey? Okey, boleh. Okay, boleh Okay, alright. Okay, seterusnya kita ada di sini, ini kita panggil sebagai kumbang najis. Kenapa kita panggil dia sebagai kumbang najis? Okay, nama saintifik ataupun bukan nama saintifik, kumpulan dia lah, order dia kita panggil sebagai Scarabidae, Scarabid. Tapi nama common, nama biasa yang kita boleh gelarkan dia adalah sebagai kumbang najis. Okay, so kumbang najis ni mendapat nama kerana kumbang ini memakan najis. Mungkin gelilah kalau kita dengar kan kumbang najis kan. Tapi disebabkan kumbang najis ni lah persekitaran kita terjaga. Kalau tanpa kumbang najis ni, kita boleh bayangkan siapa yang akan memecahkan sisa najis. Okay, tak ada siapa yang akan boleh pecahkan sisa najis, melainkan juga adalah peranan microbiology, mikrob yang ada, tapi utamanya juga adalah sumbangan daripada kumbang najis ni lah. So ini adalah dung beetle. Okay, so di Malaysia kita ada approximately more than 30 species, lebih daripada 30 spesies ataupun jenis kumbang najis yang sangat pelbagai yang ada dalam hutan kita. So kumbang najis ni lah yang akan memakan najis gajah, najis harimau, najis monyet dan segala najis yang ada dalam hutan kita. Okay, dan adik-adik boleh bayangkan kalau tanpa sumbangan kumbang najis ni, bila kita masuk hutan tak jumpa najis lah. Mungkin kita jumpa sisa najis lah. Tapi telah dipecahkan. Maksud perkataan pecah ni, maksudnya kumbang najis ni dia pecahkan sisa ataupun najis ni dan dia kembalikan semua nutrien dalam najis tersebut kembali kepada tanah, dan bila nutrien ini kembali kepada tanah, tanah akan jadi subur. Okay, so besarnya peranan kumbang najis ni. Walaupun pada awalnya kita dengar agak menjijikkan tapi sebenarnya peranan dan sumbangan dia sangat besar, iaitu kumbang najis ni lah. Okey, so seterusnya, kat belakang ni sebenarnya dia ada paparan yang saya boleh pop out kan, tapi dah kita tak boleh buatkan tadi kan. Okey, so ini yang belakang ni adalah ini saya alihkan dulu. Okey, so ini adalah contoh kumbang ataupun najis yang telah diuraikan. Itu perkataannya tadi, diuraikan ataupun dipecahkan oleh kumbang ini. Okey, so maksudnya daripada najis tadi yang bentuk bentuk solid, okey, so dipecahkan. So bila pecahan yang berlaku, so segala nutrien ni akan kembali kepada tanah, dan apa nutrien-nutrien yang diperlukan oleh kumbang ni, so dia akan makan lah. So maksudnya itu adalah untuk kelangsungan generasi dia lah. Okey, so ini adalah beberapa jenis kumbang najis yang ada dalam alam kita, yang Allah telah ciptakan dan Allah telah bagi tahu kepada kumbang ni, okey, macam ni caranya untuk dia hidup. Okey, so kita cuba fahamkan, okey, 3 jenis
kumbang najis. Okey. So yang pertama kat sini okey, yang untuk untuk kita kenali dulu jenis ni tadi. Okey. So apa yang digambarkan dekat sini, ini adalah najis Okey, contoh kita bayangkan lembu lah. Okey. So lembu membuang najisnya. Okey, so kita nampaklah ada setumpuk najis lembu. Okey. So kumbang ni okey, bila dia tahu ada najis di situ, okey, so dia pun datang. Okey, so dia datang, ini adalah kumbang najis yang datang. Okey, yang pertama dia kata kat sini, ni adalah jenis endokropit. Okey, maksudnya jenis kumbang daun endokropit ni dia akan masuk ataupun dia akan pergi ke najis ni, so dia akan hidup ataupun dia akan makan dalam najis tu. Okey, so dia akan makan pada najis tu lah. So dia akan makan. Lepas tu bila dia dah cukup ni, so dia akan terus bertelur di bawah ataupun pada tumpukan najis tersebut. Okey, so dia akan bertelur di situ. Okey, dan seterusnya berkembang lah. Ingat semula kitaran hidup yang tadi saya dah katakan. Okey, so daripada adults dia akan bertelur. Okey, lepas tu dia akan jadi larva dan seterusnya dia akan jadi pupa. Okey, so seluruh kehidupan dia akan berlaku pada tumpukan tersebut. Okey, itu adalah yang pertama. Okey, so yang kedua, kalau kita tengok kat sini, yang kedua pula dia pergi ke tumpukan najis tu, lepas tu di bawah tumpukan najis tu dia akan buatkan terowong ataupun tunnels. Okey, so sebab tu kita panggil dia sebagai tunneler. Ataupun bahasa terma saintifik dia kita panggil sebagai paracropids. Okey, so tunneler ni dia akan membuat tunnel, membuat laluan ke dalam tanah ataupun ke dalam muka bumi. Okey, so bila dia buat terowong, so dia akan gumpalkan najis ni, so dia akan masuk dan bawa ke dalam terowong dia tadi tu. So dalam terowong ni lah dia akan start bertelur. Kemudian berkembang menjadi larva dan kemudian pupa, dan bila pupa tu menjadi dewasa, ingat kitaran tadi, so dewasa tu akan keluar daripada terowong tadi ni. Okey, so ini adalah yang kedua. Okey, dan yang ketiga adalah jenis terowong juga, tapi dia akan bulat-bulat kan, gumpalkan najis tadi tu dalam bentuk bulat. So, dan dia akan tolak dan dia akan membina terowong yang jauh, tidaklah terlalu jauh, maksudnya dia akan membuat terowong yang agak berbeza di position site dia berbanding dengan tumpukan najis ni. Okey, so dia akan golek-golekkan makanan ni, najis ni, dan bawa ke dalam terowong dia lah. Okey, so ini yang kita panggil sebagai roller. Okey, so ini adalah 3 jenis kumbang najis yang pada saya sangat menarik dan sangat terkhusus behavior ataupun sifatnya. Okey, dan ada yang tertanya-tanya, mungkin ada yang tertanya-tanya, dan ini juga adalah antara soalan yang juga kerap kali ditanyakan oleh pelajar lah. Bagaimana kumbang ni tahu jenis dia dan sifat dia? So ini adalah satu persoalan yang kita sebagai manusia ataupun kita sebagai hamba ni kita tak boleh nak jawab pun. Sebab itu adalah sebahagian daripada ilmu dan inspirasi yang telah diberikan oleh Allah kepada serangga ni. So kita cuba untuk kaji, tapi itu adalah secara utamanya adalah ilmu ataupun inspirasi yang Allah bagikan kepada dia lah. Ada banyak lagi lah sebenarnya inspirasi kalau kita pergi ke alam serangga ni, banyak yang kita akan nampak. Kita cuba, maksudnya sebagai seorang saintis ataupun sebagai seorang ahli kaji serangga, kita cuba untuk faham, tapi akhirnya kita tak punya jawapan pun kepada itu. Itu adalah semua inspirasi yang Allah telah berikan lah. Okey, so ini adalah kumbang najis. Okey, so kumbang najis ni adalah sebagai decomposer ataupun sebagai pelerai kepada najis-najis yang ada di sekeliling kita. Okey, seterusnya ini adalah kumbang pendebunga. Okey, so tadi pun juga ada dalam video adalah kumbang muncung panjang. Okey, so ini adalah kumbang muncung panjang. Okey, so kumbang muncung panjang ni dia mempunyai bulu yang banyak pada badan dia, dan
fungsi ataupun tugas utama kumbang muncung panjang ni adalah sebagai pendebunga. Maksudnya pendebunga ni dia akan membawa pollen daripada satu pokok kepada pokok yang lain. Sebab kita tahu pokok tak boleh bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain tapi serangga boleh bergerak kerana ada kaki dan juga ada sayap. Okey, jadi untuk membantu pokok menjalankan proses pendebungaan ataupun proses pembesaran, okey, maka sumbangan kumbang ni sangat besar. So ini adalah kumbang pendebunga, nampak dia akan datang dekat satu pokok. Okey, so dia akan makan dan dia akan terbang ke pokok yang lain. So dalam proses dia terbang tersebut, dia akan membawa pollen. Pollen ni ataupun debunga dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu, adalah penting untuk memastikan kelangsungan pokok tersebut. So ini adalah kumbang muncung panjang ataupun kumbang pendebunga. Okey, dan seterusnya adalah kelip-kelip. So ini tadi pun juga ada dalam slide ataupun dalam video tadi. Okey, dan ini juga adalah kumbang juga ataupun yang kita panggil sebagai kelip-kelip. Kita biasa panggil sebagai kelip-kelip lah, jarang kita panggil sebagai kumbang kelip-kelip. Okey, so ini adalah kelip-kelip. Okey, dan kelip-kelip ni dia mempunyai organ di hujung badan dia yang boleh mengeluarkan cahaya. So apa peranan cahaya ni? So cahaya ni penting untuk dia bersenyawa antara satu sama lain. Maksudnya dia nak boleh menghasilkan telur, so dia kena melakukan proses mating ataupun senyawaan ini. So kelip-kelip ni kita boleh nampak di malam hari lah. Kita naik boat, kita boleh nampak lah dia sangat terang dan berkelip lah. So ini adalah salah satu tarikan yang utama kalau di Malaysia ni untuk pelancong. Terutamanya kita ada satu tempat yang mungkin paling dekat lah dengan kita di Lembah Kelang, maksudnya di Kuala Lumpur ni adalah di Kampung Kuantan. Mungkin adik-adik yang ada dalam ni kalau tak pernah melihat kelip-kelip ni mungkin boleh ajak parents ataupun mak ayah untuk datang ke sini ke Kampung Kuantan di Kuala Selangor ni untuk melihat kelip-kelip yang berkelip di malam hari lah. So kita kena datang malam lah baru kita nampak kelipan dia. Okey, seterusnya adalah saya dah nak habis juga ni. Okey, ini adalah kumbang lenting. Tadi ada dalam video tadi yang kita panggil sebagai click beetle. Kalau dalam bahasa Inggeris ni lah. Okey. So kenapa dia click? Tadi kan nampak dalam video tadi Encik Adi tunjukkan dia melompat. Sebenarnya sifat ataupun behavior melompat tu sebenarnya dia adalah untuk dia menyelamatkan diri dia. Okey, so dia akan, yang klik ni adalah antara dua ni. So dia akan klik seperti penyepit lah. So dengan klik tersebut dia akan boleh untuk melompat. Dan sepatutnya bila dia diganggu tu dia akan menyebabkan orang ataupun haiwan yang mengganggu terkejut dan haiwan tersebut akan larilah, tak kacau lah kumbang lenting ni ataupun click beetle ni. So ini adalah yang kita panggil sebagai kumbang lenting. Okey, dan terakhirnya yang saya nak tonjolkan tentang kumbang juga adalah peranan dia dalam bidang forensik entomology. Okey, so mungkin untuk adik-adik mungkin pertama kali mendengarkan forensik entomology. Okey, so perkataan forensik ni dia berkaitan dengan kematian ataupun kematian lah. Maksudnya bila satu-satu jasad, tidak kira lah jasad manusia ataupun jasad haiwan mati, ini yang kita panggil sebagai forensik. Okey, so dalam nak mengenal pasti kematian satu-satu jasad, serangga boleh digunakan. Maksudnya serangga ni boleh digunakan untuk mengukur masa kematian. Okey, contoh dalam hutan kan ada gajah mati. Contoh kita masuk dalam hutan, kita jumpa gajah ataupun harimau mati. Okey, so kita nak tahu bila tempohnya ataupun berapa lama dah gajah ataupun harimau ini telah mati. Okey, dan serangga boleh memberitahu kita pada tempoh berapa lama daripada masa kita menjumpai bangkai gajah ataupun harimau tersebut, dalam tempoh berapa lama bangkai tersebut telah mati ataupun telah berada di situ. So ini yang kita panggil sebagai forensik
entomologi, dan kumbang juga adalah antara kumpulan serangga yang sangat penting digunakan dalam forensik entomologi ni. So ini adalah kumbang clarid ataupun claridae. Okay, so kumbang clarid ni akan datang pada bangkai, so dia akan makan dan dia akan bertelur di situ. Okay, so peringkat kita hidup ni tadilah yang akan digunakan oleh saintis untuk mengetahui berapa lama sebenarnya mayat ataupun bangkai tersebut telah berada di situ. Okay, so ini adalah antara peranan kumbang ataupun kepelbagaian kumbang yang ada dalam persekitaran ataupun dalam sekeliling kita. Dan sebenarnya banyak lagi kita ada untuk kumbang saja, sebab kumbang ni adalah antara kumpulan serangga yang agak dominan berbanding dengan kumpulan-kumpulan serangga yang lain. Okay, so selain daripada kumbang, yang agak dominan adalah kumpulan tebuan dan penyengat. Okay, so yang saya tonjolkan ataupun yang saya bawakan hari ini hanyalah sedikit yang saya rasa menarik untuk saya highlightkan, dan untuk kumpulan-kumpulan kumbang yang lain mungkin adik-adik boleh melakukan pembacaan, dan mungkin kita ada siri-siri yang lain untuk kita berkongsi. Okay, so ini adalah pengakhiran untuk sesi saya pada hari ini. Okay, dan mari kita salami ataupun bacakan bersama daripada surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 190 hingga 191. Okey, ada ke adik-adik yang nak baca, nak tolong bacakan dia punya maksud di sini? Maksud ni. Ada ke yang nak tolong bacakan? Adik-adik kat sini boleh baca dah kan? Suruh dia mengaji lah. Itulah. Cuak dia kalau mengaji. Ada yang nak? Takut tajwid tak betul. Tak dengar. Okey, mengaji tak? Okey, kalau takut mengaji tak apa, kita baca yang ni je. Yang maksud kat bawah tu. Adik-adik. Yang siapa yang ada lagi tu? Saya pun tak boleh nak tengok. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan istilah bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yang itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rab, kami tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa ke neraka. Okey, amin. Kita sama-sama aminkan. Siapa yang membaca tu? Apa nama adik tu? Adik Umu. Nuha. Ibu dia kan? Adik Fatih ke tu? Nuha. Fatih abangnya ke? Okay, sebab Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Nuha. Okay, dan kita aminkan sama-sama. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang inilah yang Allah nyatakan dalam ayat 190 hingga 191 ni, iaitu ulul albab tadi tu. Okay, orang-orang yang sentiasa memikirkan. Okay, dan kenapa saya tutupkan dengan ayat ini, bila kita melihat kepelbagaian serangga yang walaupun sedikit yang kita nampakkan tadi ataupun yang kita pelajari hari ini,
tapi setiap satunya datang dengan fungsi dan peranan yang besar kepada alam ni, dan akhirnya penciptaan alam ni adalah untuk manusia. Allah nak mempermudahkan kehidupan kita di dunia ni, dalam alam ni, supaya kita boleh jalankan tugas kita sebagai hamba dan khalifah ni dengan tekunnya, maksudnya berfokus kepada tugas kita. Maka Allah datangkan kumpulan-kumpulan serangga dan khususnya kumpulan kumbang yang akan membantu kita. Contoh yang tadi saya ceritakan dengan agak panjang tadi tentang kumbang najis tu. Saya tak boleh bayangkan dunia kita ni tanpa kumbang najis. Kita tak cukup masa dengan apa tugas yang kita ada sekarang, kita dah tak cukup masa lah terkejar ke situ ke sini nak menyelesaikan urusan hidup kita. Dan kita tak ada masa nak membersihkan ataupun nak menguraikan najis-najis yang banyak dalam persekitaran kita ni. So itulah apa yang kita ataupun apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Okay, so untuk menutup ni lagi, okay, so kita ada beberapa kuis, ada 4 kuis kot yang saya rasa ni. Okay, so kita cuba go through satu persatu. Okay, mudah je kuis ni. Okay, yang pertama, apakah kumpulan ataupun order pengkelasan kumbang? Yang mana satu agaknya jawapannya? Boleh B. jawab dekat B. box tu ya. Dah ada jawapan dah tu. B. Oh, pandai. Coleoptera. Betul. Okey. Okey, yang kedua. Apakah ciri istimewa yang khusus untuk kita boleh mengenal kumbang? A. Betul. Jawapannya adalah elytra ataupun yang kita panggil tadi sebagai perisai. Okey, yang ketiga. Manakah yang berikut bukan kitar hidup kumbang? Okey. Yang D. mana satu? D. Betul. Nimfa. Kita tak ada peringkat nimfa. Kita ada telur. Mula-mula kita ada telur, kita ada larva, kita ada pupa. Lepas tu daripada pupa dia akan jadi dewasa. Okey, so dewasa kemudian ulang balik kitaran tersebut. Okey, dan seterusnya yang terakhir adalah apakah jenis makanan kumbang? Apa yang kumbang makan? Kayu? D. Betul. Semua di atas. Kumbang makan kayu. Yang tadi tu saya kata kumbang tanduk panjang tadi tu makan buah-buahan. Yang contoh tadi adalah pollinator ataupun kumbang hidung panjang tadi, dan kumbang najis tadi kan. So jawapannya adalah semua di atas. Okay, so yang last ni ini adalah aktiviti yang adik-adik boleh jalankan di sekitar ataupun di kediaman masing-masing. Okay, so perhatikan dekat sekeliling anda. Okay, kalau jumpa kumbang, cuba perhatikan apa yang ada pada kumbang tersebut dan boleh tak untuk mengenali. So yang ini untuk khususnya kita ada modul lah. Mungkin nanti Eco Explorer boleh berhubung langsung dengan peserta ataupun peserta boleh hubungi Eco Explorer untuk aktiviti-aktiviti yang lebih banyaklah di masa akan datang dan untuk aktiviti outdoor seperti ini. Lah. Sebab Okay, saya ada so spesimen kan, sayanglah kalau tak tunjuk. Okey, ni nampak ni, ini kumbang tanduk. Kita ambil spesimen ni daripada light trap. Okey, tak apa, ni tu panjang cerita. Tapi kalau nak tengok, inilah kumbang tanduk yang berasal dari Malaysia, di mana tanduknya sangat panjang. Tengok, panjang tu, tengok jari saya. Betul. Nampak? Okey. So ini di antara kumbang tanduk yang terbesar di dunia, ada di Malaysia. Kumbang tanduk ni kebanyakannya dieksport. Dieksport ke Jepun. Walaupun secara salah tetapi secara haram, tetapi ia menjadi satu tarikan di Jepun. Sebab dia orang jadikan ni macam laga lah. Kalau adik-adik yang tahu kan, yang minat Pokemon ke apa benda tu, inilah di antara karakter yang menarik. Dan kalau tahu samurai headgear, helmet samurai ni, dia gunakan ada yang berinspirasikan kumbang tanduk ni lah. Okey, kumbang tanduk ni yang di antara termahal lah yang dijual. Okey, ni kumbang tanduk, saiz dia ada yang kecil. Dia ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil macam ni. Dia kecil sikit. Tengok saiz dia. Lain kan? Spesies dia berbeza
Dia different species. Yang ni spesies lain, ni spesies lain. Betul kan Dr. Isfah? Betul. Lepas tu kalau adik-adik jumpa ni jangan pegang sebarangan ya. Ya. Bahaya. Dia boleh Nanti boleh melukakan. dia tak gigit tapi dia punya tanduk tu bila Tanduk dia tu. boleh sepit, boleh koyak jari. Okay, Betul. dan saya nak tunjuk juga satu lagi, kumbang tanduk panjang. Ini di antara kumbang tanduk panjang yang terbesar di dunia. Saiz dia besar. Di Myanmar ataupun di Thailand, di sebelah northern Thailand, Myanmar dan sebagainya ada yang lebih besar. Besar dia lebih kurang panjang ni. Panjang lagi lah daripada yang ni. Tapi di Malaysia kita ada yang ni lah yang paling besar. Okay. Dan ini bahaya. Kalau pegang dia akan gigit. Dia terus akan gigit dan rahang dia sangat tajam. Okay, last kali saya akan tunjukkan kumbang viola tadi. Tapi kepala dia dah tercabut. Saya nak tunjukkan di mana Dr. Isfah kata dia nipis. Okay, tapi kita tak dapat tengok tadi nipis mana. Okay, saya tunjuk nipis mana nipis. Nampak tak? Macam kertas. Ni kita tengok, okey, dah ada cahaya, boleh dia look sinar. Kemudian ni saya pusing, ni nampak? Almost tak nampak. Dia senipis kertas. Sayap dia lah, iaitu elytra dia. Bawah elytra tu ada sayap yang nipis untuk dia terbang lah, yang bermembran tu. So ini maaf lah kepala dia dah tercabut. Tapi ini is a violin beetle ataupun ada lagi satu nama dinamakan banjo beetle. Biang banjo macam gitar tu kan. So ini dia. Dia ada di Malaysia. Okay. So itu beberapa kumbang yang saya nak tunjukkan. Jadi kita bukakan soalan kepada Dr. Isfah. Soalan pertama yang ditanyakan oleh adik Farhan. Berapa lama mengambil untuk kumbang membesar ke tahap dewasa berdasarkan dari video yang ditunjukkan tadi? Berapa lama ia mengambil masa lah. Saya rasa daripada telur kot. Telur jadi dewasa. Okay. So approximately untuk kita katakan secara spesifik, dia tak ada jawapan yang spesifik untuk kumbang ni. So dia mengambil masa sekitar 6 hingga 9 bulan untuk dia melengkapkan kitaran dia tu. So itulah jawapan dia, 6 hingga 9 bulan. Bergantung kepada spesies. 6 hingga 9 bulan ya. 6 hingga 9 bulan. Bergantung kepada spesies. Ya, bergantung kepada spesies. Yang tadi yang doktor tunjuk tu berapa lama? Yang itu boleh ambil sehingga maksimum kalau panjang dalam 7 bulan. 7 bulan. Kalau makanan dia lagi banyak, availability of the food lagi banyak, dia lagi cepat dia boleh kitaran tu lagi ni. Maksudnya lagi berganda lah, atau maksudnya lagi cepatlah dia boleh makan dan lagi cepatlah dia boleh bertukar kepada peringkat seterusnya. Boleh tak adik-adik ni katakan buat satu eksperimen ataupun satu pemerhatian, katakan dia pergi kedai ikan kan, kedai akuarium kan ada jual mealworm apa tu semua kan. Betul. Kalau dia beli katakan RM2 ke dia letak dalam bekas, dia bagi makan kertas dia bagi makan kulit kayu ke apa macam mana? Dulu saya pernah ni boleh bagi roti. Boleh. Roti yang tak habis tu bagi. Roti tak habis. Bagi. Jadi dia adik-adik kita boleh memerhatilah kan kitaran itu daripada daripada dia dah jadi lava daripada lava jadi dewasa betul. Dan kalau dibiarkan lagi dewasa tu pun dia boleh bertelur lagi. Nanti dia akan tak perlu lepas lah, dia duduk kat situ je lah. Dia duduk dalam tu. Dalam kotak bekas lah. Letak kotak atau bekas. Mungkin adik boleh kot kalau ada yang siapa yang berminat. Boleh je dekat kedai ikan, boleh beli RM1 pun dah banyak dah. Banyak RM1. 50 lava tu kot dia bagi, memang banyak. Tak cukup roti kat rumah nanti. Tak, dia makan slow je. Slow ya, okay. So itu satu aktiviti untuk adik-adik lah boleh buat Betul. Okay. Ada soalan lain yang adik-adik nak tanya? Kalau tak ada, Tuan Fendi ada apa-apa nak tanya? Apakah ancaman bagi kumbang? Apakah ancaman bagi kumbang? Okey, apakah ancaman? Okey. So utamanya kalau kita tahu habitat kumbang ni sangat pelbagai. Okey, contoh yang paling mudah yang saya nak bawa adalah tadi kelip-kelip tadi Kelip-kelip pun kumbang kan. So kalau kita tak jaga persekitaran kita, contoh
kita tebang pokok untuk dia duduk, maksudnya sebab kelip-kelip ni pada peringkat dewasa, dia perlukan pokok untuk dia peraga, maksudnya untuk dia duduk kat situ, lepas tu dia berkelip dan lepas tu dia akan bertemu dengan pasangan dia kat situ, kemudian dia akan bertelur. So kalau pokok ni tak ada, maka dia tak ada tempat untuk dia berkelip, dan seterusnya dia akan boleh merosakkan lah. Dan juga kumbang ni, ada antara kumbang ni yang hidup dalam air. So kalau air kita ni tercemar, maka dia tak boleh nak hidup. Okay, so secara umumnya apa yang boleh menyebabkan ataupun apa yang boleh mengancam kumbang ni adalah bila kita melakukan pembukaan hutan, maksudnya kita meneroka alam kita ni terlalu banyak ataupun terlalu cepatlah. Maka rumah, contoh kita duduk dalam rumah kita kan, tapi rumah kita kena dimusnahkan. So kita nak duduk kat mana? Kita pun tak ada tempat nak duduk. So seperti itulah umpamanya kepada haiwan ataupun kepada serangga ni lah. Kalau tempat tinggal dia dimusnahkan dan makanan dia tak ada, makanya dia tak boleh nak bertahan, maka dia akan mati lah. Saya ada terbaca yang penglihatan serangga ni melangkaui apa yang kita nampak dari sudut warna. Okay. Jadi maksudnya kalau kumbang najis tu, jadi najis tu mungkin berbeza warna berbanding apa yang kita nampak. Betulkah dan memang benarkah benda tu kelebihan haiwan tersebut? Okay, terima kasih Tuan Fendi. Okay, so sebenarnya organ yang paling utama pada serangga ni, dia sebenarnya adalah bulu-bulu di badan dia. Maksudnya bulu-bulu tu yang dia akan gunakan dan antena sebenarnya adalah untuk dia detect, untuk detection. Okay, so penggunaan mata ni sebenarnya dia bukanlah utama seperti mana manusia. Contoh kita tak boleh dengan bulu roma yang kita ada ni, kita tak boleh nak mengenal pasti apa yang ada di sekitar kita kan. Still kita kena guna mata kita kan. Tapi untuk serangga dia berbeza sebenarnya. Tapi ada kumpulan serangga yang memang rely on mata, terutamanya kumpulan serangga yang menjadi pendebunga. Contoh lebah. Okay, so memang dia akan screen menggunakan mata, lebah dan juga lalat. So dia akan screen dengan mata dia untuk dia melihat ada perubahan wavelength ataupun ada gelombang yang berbeza yang dipancarkan oleh satu-satu sumber makanan dia. Contoh bunga lah. Okay, so bunga ni dia ada ni. Tapi utamanya untuk kumpulan serangga lain dan untuk beetles sendiri pun, dia adalah detections of getaran ataupun chemical cue ataupun chemical signal. Maksudnya dia akan, maksudnya dekat tempat lain, kumbang lain akan releasekan chemical signal. So kumbang tersebut dia boleh tahu. Dan untuk pokok pun, sebab itulah menariknya bila kita kaji interaksi antara pokok dengan serangga, bila pokok stres, pokok tak boleh stres macam kita jugalah. Maksudnya pokok ni bila mana dia stres, bila dia tak cukup baja, tak cukup air, dia akan stres. So bila pokok tu stres, dia akan rembeskan satu hormon, bukan hormon chemical cue yang kita panggil. So bila dia rembeskan chemical tu akan terbang dengan angin. So akan sampai kepada serangga tahu pokok tu stres. So dia akan datang untuk invest, untuk makanlah pokok tu sebab pokok tu dah stres. So dia sebenarnya serangga ni dia lebih kepada detections dengan bulu dan dengan antena yang ada pada sekeliling dia. Not very much rely on eyes on the side lah. Itu jawapannya lah Tuan Fendi. Itu yang saya tahu lah. Terima kasih banyak Puan. Satu soalan lagi. Okay. Adakah maksudnya persamaan tu ada dengan laba-laba? Laba-laba kita tahu dia gunakan Trichobothria. Jadi adakah dia term yang sama digunakan oleh serangga? Ya, betul. Okey, baik. Adaptasi yang sama. Betul. Okey, baik. Saya ada satu soalan. Tapi soalan ni kepada semualah sebelum doktor jawab, sebab jawapannya dah ada sebenarnya. Saya nak tanya kepada adik-adik. Agak-agak kumbang lah, kita ambil kumbang. Agak-agak kumbang ni dia menghidu. Kita hidu pakai hidung kan. Okey, kumbang ni kita ambil kumbang tanduk panjang, senang. Okey.
Sebab saya sendiri dapat melihat benda tu berlaku di depan mata saya dengan Prof Wan Ju masa kita ada di Banjaran Titi Wangsa. Jadi apa yang Prof ceritakan tu saya dapat lihat dan ia membuktikanlah bahawa benda tu betul. Jadi agak-agak kumbang tanduk panjang ni yang antena dia panjang tu kan, dia hidu guna apa? Hidung dia kat mana? Senang cerita kita guna bahasa biasa kan. Hidung dia dekat mana? Cik silap Dr. Ismail. Teacher Aisha, where do you think the hidung is? Dekat sesungut. Pandai, betul. Dekat sesungut. Betul, dekat sesungut. Jadi apa yang berlaku ialah kita dapat lihat masa itulah saya dengan Prof Wan Ju sesungut tu, dalam sesungut tu dekat dia punya join tu, dia punya sambungan daripada satu segmen ke satu segmen, sebab sesungut kumbang tanduk panjang ni dia panjang kan, jadi dia ada segmen-segmen. Jadi tiba-tiba saya rasa saya terjatuh ayam goreng ke ayam goreng, tiba-tiba sesungut sebab kat situ ialah banyak sebenarnya situ banyak lampu, jadi lampu putih, so malam serangga ni datang. So ada seekor kumbang tanduk panjang ni lah jatuh depan saya. Lepas tu saya terjatuh serpihan ayam goreng. Ayam goreng kan bau dia sangat menarik kan. So jatuh. Sesungguhnya tiba-tiba dia terbuka macam penyapu lidi. Kalau siapa tahu penyapu lidi, okey, so dalam sesungguh ni dekat segmen-segmen tu sebenarnya ada lagi bulu-bulu yang halus. Jadi bulu-bulu dia terbuka. Dia buka setiap segmen tu terbuka. Jadi dia jadi macam kalau tahu pom-pom girl kan, dia punya pom-pom tu dia terbuka gitu. Saya tengok, terkejut. Jadi betul lah kata Prof, hidung cara kumbang tanduk panjang ni menghidu adalah menggunakan sesungut dia. Jadi betul jawapan adik tu. Okey, tak apa. Kita belajar satu yang baru. Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Doktor, benarkah serangga ni akan mengetahui satu-satu cuaca? Misalnya contoh macam apa yang kita panggil yang malam-malam datang. Dia tahu tu waktu nak hujan macam tu lah. Kita boleh tahu ke? Kekatu. Betul ke macam tu? Okay, alright. Okay. Betul atau tidak tu saya pun tidak pasti. Okay, tapi kita cuba untuk faham dia punya behavior. Okay, betul. Saya rasa betul ke tidak tu dia adalah subjektif lah. Okay, tapi apa yang kita faham, apa yang saya tahu juga tentang kelkatu. Kelkatu ni sebenarnya dia adalah peringkat anak untuk anak-anak. So anak-anak ni biasanya kita tahu anak-anak duduk dalam busut. Duduk dalam busut. Okay. Tapi bila busut tu telah terlalu pack, maksudnya dah syarat sangat dengan ahli-ahli koloni dia, so dia ada urgency untuk membuka koloni baru. Maksudnya dia kena pindah dan buat rumah baru. Dia buka penempatan baru. So asalnya anak-anak dia ni anak-anak lah, kita panggil anak dia lah untuk mudah. Anak dia dalam koloni tu dia tak ada sayap. Contoh yang tadi saya tunjukkan, jadi untuk semut tadi. Semut biasanya tak ada sayap, tapi dia akan ada tempoh ataupun pada fasa yang dia perlukan sayap, iaitu bila dia nak buka koloni baru ataupun perumahan baru lah. So anak-anak yang tadi, jantan dengan betina anak yang tadi, so dia akan keluar daripada busut dan dia akan cari tempat lain. Okay, so kita tahu busut anak-anak ini dia adalah satu inspirasi engineering dan architecture yang terbaik. Sebab apa? Sebab dia kena maintainkan kelembapan yang sangat kritikal dalam busut tersebut. Sebab kalau dia tak jaga humidity dalam busut tu, maka koloni akan mati dan akan hancur. Okay, so bila dia perlukan humidity yang sangat terkawal dan sangat tepat ni, so most likely dia akan keluar masa humidity, maksudnya humidity yang bersamaan dengan keadaan busut dia. So itu jawapan saya lah, sebab saya bukan pengkaji anak-anak, bukanlah pakar anak-anak. So secara kefahaman kepada behavior dia, saya rasa itu jawapan dia. So kenapa dia tidak bolehlah mempredik nak hujan ke nak apa kan, tapi bila humidity tu terbaik untuk dia keluar, maka dia akan keluar dan dia akan mating dan dia akan cari tempat untuk dia
buka ataupun start koloni yang barulah. So itu jawapannya lah. Oh okey. Satu lagi kalau semut pun macam saya perasan bila tahu waktu dia nak macam hujan terlalu kerap, dia akan naik ke rumah dan banyaklah kita tahu tu tanda macam itu nak hujan dah. Sebab itu biasanya behavior untuk social insect lah. Sebab social insect ni dia duduk dalam busuk atau duduk dengan koloni dia. Okay, so bila dia perlukan untuk buka koloni baru, so dia akan keluar daripada busuk dia ataupun daripada koloni dia, which is koloni dia adalah koloni yang sangat lembap dan sangat bagus lah humidity dia tu. Dia tak perlu pakai aircon pun, kita kena pakai aircon kan untuk dapat humidity yang best kan. Tapi serangga tak perlu begitu menakjubkannya lah ciptaan Allah ni lah kan. Dia tahu macam mana nak play humidity dan architecture. Bila dia bina busuk dia tu, dia tahu macam mana angin nak masuk keluar. Kita mungkin kita tak reti lah nak buat rumah kan, tapi mungkin kita tak tahulah, mungkin adalah faktor-faktor tersebut. Tapi kadang-kadang kita pun tak ambil peranan kan, angin masuk, sebab angin tu kena masuk dan keluar daripada rumah kan, barulah rumah kita tu udara dia okey kan. Kalau tak nanti dia terperangkap dan mempengaruhi lah humidity dalam rumah lah. Saya nak kongsikanlah sikit apa yang Puan Umu Fatih bagi tahu tu. Memang macam semut, baru-baru ni saya baru balik ke lautan, baru balik camping kan. Jadi hari pertama tu bila saya kemas kawasan saya tu, sejam kemudian saya tengok semut lah. Saya ambil apa yang Puan sebut tadi kan, semut kalang kabut dia orang. Saya kata alamak, aku camping atas sarang semut kan ni. Tapi dia memang menggelabah lah, ramai lah tengah kalang kabut kan, tengah pindah barang apa semua. Sekali lepas 2 jam hujan lebat. Jadi itu adalah macam nak kata kebetulan pun mungkin, ataupun tanda-tanda lah yang semut ni dia ada dia boleh sense persekitaran bahawasanya akan hujan dan sebagainya lah kan. Sekarang ni kalau untuk hujan ni kita guna rain alarm, kita boleh tengok kan rain alarm apps kan, kita awan hujan tu berapa jauh dari kita. Tapi ia tidak mustahil lah bahawasanya serangga-serangga ataupun haiwan-haiwan ni ada sensory organ yang mereka boleh detect atau boleh kesan hujan akan datang dan sebagainya, dan mengambil langkah-langkah yang sepatutnya lah untuk menyelamatkan koloni dan sebagainya. Terima kasih Puan. Ada soalan lagi? Siapa-siapa? Teacher? Perawan juga siapa-siapa? Cuma tentang yang sesungut tadi tu, dia hidup melalui sesungut kan. Jadi tapi untuk nafas, Kumbang kemahir nafas melalui apa? Breathing, you mean pernafasan. Dr. Isfah? Okay, untuk pernafasan. Okay, so literally kalau kita bernafas kita ada hidung kan, tapi untuk serangga ni dia ada di bahagian abdomen. Tadi kan kita ada 3 bahagian badan, ada kepala, thorax and abdomen, dan di bahagian abdomen itu ada banyak liang-liang udara yang kita panggil sebagai spiracle. So dia not literally by hidung. Dekat abdomen itu banyak lubang-lubang, so lubang tu yang akan membawa oksigen masuk ke trakea dan diedarkan ke seluruh tubuh badan serangga ni lah. Bayangkan kita boleh bernafas ke perut. Baru nak cakap. Dia macam hidung kita ada dekat dada kita lah. Macam tu. Banyak kan spiracle tu? Di situlah masuknya oksigen. Banyak ke Dr. Isfah? Spiracle tu? Agak. Dia bukan satu. Dia ada few spiracle yang ada. Banyak lubang-lubang. Dia depends pada spesies kan doktor? Ada 8, 6 something like that lah, saya tak berapa ingat. Tapi it depends on the ini cerita entomologi lah, tak payah cerita lah. Okay, kalau tak saya nak tambah sikit apa yang Dr. Tuan Effendi tanyakan tadi tentang penglihatan. Ada di antara yang khusus penglihatannya yang sangat tajam ialah tiger beetle tadi kan, kumbang harimau. Kalau siapa berminat boleh tengok video tentang kumbang harimau, tiger beetle, yang dia bila dia lari tu, kalau kita nak tengok kelajuan dia macam kapal terbang. Kelajuan kapal terbang 1000 lebih kilometer sejam, sama dengan kelajuan kumbang tu lari. Tapi dia pendek lah, dia tak boleh lari 1000 kilometer. Dia lari pendek je dalam 1 meter ataupun 2 meter. Penglihatan ni sangat tajam. Semasa dia lari tu, dia buta. Sebab terlampau laju, otak dia tidak boleh proses penglihatan tu. Jadi
dia kena betul-betul aim dekat mangsa dia dan dia lari. Bila dia dapat tangkap tu, sebab kalau kita tengok mandible tiger beetle sangat besar. Dan bila dia dapat tangkap what do you call, mangsa dia tu, dia akan tergolek-golek sebab terlampau laju, dia tak boleh nak break, dia tak ada parachute, dia tak ada break. Jadi dia akan tangkap dan tergolek-golek. Jadi itu di antara kumbang yang menggunakan mata dia tu, sebab mata kumbang harimau ni, mata dia terbonjol, terkeluar macam tu. Dan sebab dia memang menggunakan penglihatan dia semata-mata untuk melihat lah. Tapi spektrum apa kita tak pastilah, saya rasa lebih kurang kita kot, tak tahulah kan, tapi itu dari segi penglihatan. Okey, baik, ada apa-apa lagi soalan? Jadi kita akhiri dulu sesi kali ini, dan kita insya-Allah kita akan berjumpa semula di sesi akan datang, sesi ketiga berapa bulan ya Wanju? Halo. Tak ingat. Tak apa. InsyaAllah kita akan jumpa semula di sesi ketiga. Sesi ketiga adalah sesi lalat. Kita ada Dr. Raja Zuha. Sesi lalat, beliau akan menceritakan tentang forensik, di mana tadi kita ada cerita sedikit tentang forensik. Jadi beliau akan membawakan forensik lalat, insyaAllah. Okey, baik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.